أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد الحمد لله. Yang pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman dan Islam yang masih diberi kita kesihatan yang baik, diberi nyawa dan nafas untuk sama-sama kita gunakan dalam perkara-perkara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada petang ini bersama kita mengikuti kuliah takmir bagi daerah Kelang, Selangor yang insyaAllah kita akan bersiaran daripada surau Salahiyah Kapal Bukit Kapal Kelang. Kita akan membicarakan petang ini berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Kita akan bicarakan tentang fiqh perkara yang membatalkan wuduk yang kita baca daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'il Bahrain insyaAllah karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullah. Jadi sama-sama kita buka dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberkati, diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma razuqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Baik, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi dalam ibadah ini wuduk kita sebut sebagai miftahus salah, kunci bagi sembahyang, bagi solat. Jadi kita mesti tahu tentang rukun wuduk, kita mesti tahu tentang sunnah-sunnah wuduk yang telah kita bincangkan pada pengajian bulan lepas. Kita mesti tahu perkara-perkara yang makruh dalam berwuduk dan juga kita mesti tahu perkara yang membatalkan wuduk. Inilah yang menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada perkara yang membatalkan wuduk. Itu disebut dalam kitab ada 5. Jadi dalam mazhab Syafi'i, yang ini kita pegang 5 perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama adalah keluar sesuatu daripada dua jalan, khuruju syai' min ahadis sabilain, iaitu keluar sesuatu. Bila kata sesuatu ni maknanya benda walaupun kecil, sesuatu, maka min ahadi sabilain, daripada dua jalan, dengan nyata, dengan yakin. Syarat untuk kita kata batal wuduk itu maknanya keluarnya adalah dengan yakin. Dan dengan syarat seseorang itu masih hidup lagi nyata. Maknanya diri dia tu adalah diri orang yang hidup. Maknanya tidak berlaku batal wuduk bagi orang yang telah meninggal dunia. Walaupun keluar sesuatu, contoh, tidak membatalkan wuduknya. Contohnya seperti jenazah. Kalau kita dah bersihkan dia, kita dah wudukkan dia, tiba-tiba keluar. Tiba-tiba keluar sesuatu daripada orang yang mati tadi, orang yang meninggal tadi, maka tidak batal wuduknya. Tidak batal wuduknya. Dan juga tidak batal wuduk bagi khunsa, khunsa muskil. Khunsa maknanya orang yang ada dua kemaluan, lelaki dan perempuan. Yang mana keluar, yang mana bila keluar daripada salah satunya tidak membatalkan wuduk bagi khunsa muskil, kecuali keluar sesuatu daripada kedua-duanya. Kecuali keluar sesuatu daripada kedua-duanya. Perkara ni pun mungkin jarang-jarang berlaku. Yang penting kita perlu tahu bahawa kita sebagai orang yang normal, orang yang biasa, maknanya keluar salah satu daripada dua jalan sesuatu, min qubulin au duburin, daripada kubul ataupun dubur, maka boleh membatalkan wuduk. Yang dimaksudkan dengan keluar sesuatu daripada, maknanya yang membatalkan wuduk itu, dengan keluar sesuatu itu adalah sama ada keluarnya sesuatu seperti tahi ataupun kencing, contoh dia. Keluar sesuatu sama ada tahi ataupun kencing. Au rihin, ataupun rih ataupun angin, contoh dia.
ya, maka membatalkan wuduk. Ataupun barang yang nadir, yang jarang berlaku, seperti keluarnya darah contoh, ataupun keluarnya batu, ya, keluarnya darah buasir sebagai contoh, ya. Walaupun buasirnya belum keluar, darahnya keluar, maka ketika kita sudah ada wuduk, sekiranya berlaku perkara tersebut, maka membatalkan wuduk. Maka membatalkan wuduk. Dan juga batu tersebut sama ada terjadi daripada najis. Contohnya mungkin dah lama tak buang air, jadi batu pula. Contohnya batu karang lah contoh. Ya. Ataupun batu yang kita telan, kita makan, keluar batu seketul. Ya. Kemudian dia keluar melalui kemaluannya. Sama ada yang keluar itu dia najis ataupun dia barang yang asal dia batu, maka tetap membatalkan wuduk. Ya, tetap membatalkan wuduk. Ataupun keluar sesuatu seperti sesuatu yang suci, bersih, contohnya keluar cacing. Ya. Walaupun ia hanya mengeluarkan kepalanya sahaja, maka ia membatalkan wuduk kita. Ini benda yang kecil, sebab tu dikatakan syai' tadi. Khurujus syai', keluar sesuatu. Kecuali illal mani, kecuali ya air mani. Nanti kita akan terangkan kenapa air mani ini tidak membatalkan wuduk. Kemudian tidak batal wuduk dengan keluar mani disebabkan bermimpi. Ya? Disebabkan bermimpi oleh orang yang dia tidur tetap papan punggungnya. Ataupun dia berkhayal. Ataupun memikirkan tentang syahwat. Ya? Ataupun dia memasukkan zakarnya ke dalam kemaluan binatang. Ataupun perempuan yang kecil ataupun mahram. Tidak batal wuduknya tetapi ia mewajibkan mandi. Maksudnya orang yang keluar mani dengan apa yang kita sebut tadi, tidak membatalkan wuduknya, tetapi adakah dia boleh solat? Jawapannya tidak boleh. Kerana dia sudah berhadas besar. Orang yang keluar mani ni berhadas besar, maka dia wajib mandi. Sebab itu kenapa hanya mani sahaja tidak membatalkan wuduk, kerana mani dalam mazhab Syafi'i sifatnya adalah suci. Sebab kalau dia najis, maka dia dikira membatalkan wuduk. Baik, itu berkenaan dengan mani. Sebab itu bila mana berlaku hubungan suami isteri di malam hari sebagai contoh. Ya, takkan malam-malam mungkin ada sebahagian yang badan dia tak tahan, dia tak mandi contoh. Tetapi disunahkan berwuduk untuk menggantikan mandi tadi. Ya, maknanya dia disunahkan berwuduk setelah bersama dengan isterinya ataupun suaminya, maka nanti pagi dia bangun, maka dia wajib mandi. Maknanya wuduk itu tidak batal. Wuduk itu tidak batal disebabkan keluar mani. Jadi bagi orang lelaki itu ada 4 air yang mesti kita tahu. Ya. Pertama air al-baul dipanggil, air kencing. Kalau keluar, maka batal wuduknya dan disunahkan untuk dia setelah dia basuh kencingnya, maka disunahkan dia berwuduk. Kita nak jaga wuduk kita sentiasa. Yang kedua, orang lelaki tu dia ada air al-madhi dipanggil. Madhi maknanya air yang keluar ketika kemuncak syahwat. Maka hukumnya juga najis. Hukumnya adalah najis dan disunahkan setelah dia membersihkan madhinya, maka hendaklah dia berwuduk. Yang ketiga adalah madhi. Yang ketiga adalah mani. Mani yang kita bicarakan tadi. Yang tidak membatalkan wuduk tetapi mewajibkan mandi. Air lain dia tak wajib mandi. Maknanya basuh saja seperti najis biasa dan disunahkan berwuduk setelah itu. Tapi mani tidak membatalkan wuduk tetapi mewajibkan mandi. Yang ketiga adalah al-wadi, iaitu air yang keluar kerana mungkin sakit ataupun mungkin dia melakukan kerja-kerja berat, maka wadi juga dianggap sebagai najis dan disunahkan untuk dia berwuduk setelah mana dia membersihkan air tersebut. Itu yang pertama, keluar sesuatu daripada dua jalan. Macam mana pula Ustaz? Sekiranya maknanya kubul dan duburnya tu daripada kecil dia tertutup, cacat contoh dia kan, maknanya kubul tertutup, dubur pun tertutup, tapi biasanya orang macam ni
doktor akan tebuk dekat perut dia, jadikan ada saluran. Jadikan ada saluran. Maka ulama mengatakan apa-apa yang keluar daripada saluran perut dia itu, kan ada orang jenis kalau dia lubang kemaluan dia tertutup, dia akan tebuk perut dia, ada bag dekat situ. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa-apa yang keluar daripada lubang itu dianggap membatalkan wuduk, kerana lubang itu diiktibar sebagai kubul dan dubur dia. Diiktibar, maknanya dianggap sebagai lubang ganti kepada lubang asal tadi. Sebab tu membatalkan wuduk. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika ia keluar dari rongga tubuh, juga kata Imam Ramli, kata Imam Ibn Hajar, hukumnya adalah batal. Maknanya rongga-rongga mungkin keluar daripada celah-celah kulit dan sebagainya, juga membatalkan. Itu mengikut sebagian ulama. Ulama Al-Imam Ibn Hajar, mengikut Imam Ramli tidak batal. Jika salah satunya tersumbat ataupun tertutup bukan sejak daripada lahir. Contohnya dia ada melakukan pembedahan, kena kanser usus contoh. Biasanya dia akan tebuk sebab dia tak bagi makanan akan pergi ke situ. Maka dia akan alihkan buat lubang yang baru. Maka ia tidaklah membatalkan wuduk kecuali jika keluar daripada lubang di bawah usus besar. Lubang di bawah usus besar. Jadi kalau keluar tu daripada saluran usus besar, boleh membatalkan wuduk. Dan jika dibuat lubang, sedangkan kubul ataupun dubur yang asal masih terbuka, juga tidak membatalkan wuduk. Jika keluar daripada lubang itu walau di mana-mana bahagian sekalipun. Contoh macam saya sebut tadi lah, mungkin dia ada penyakit di perut dia, ditebuk, terpaksa keluarkan daripada situ. Jadi dia ada lubang asal dia masih berfungsi. Maka jika keluar najis daripada situ, maka tidak membatalkan wuduk. Maknanya lubang asal tu masih ada. Baik, itu permasalahan kita sebut tadi. Allahumma salli ala sayyidina, perkara pertama yang membatalkan wuduk. Yang kedua adalah yang membatalkan wuduk orang yang tidur yang tidak tetap papan punggungnya, ataupun dia tidur secara berdiri, ataupun tidur di atas belakang dia. Walaupun tetap papan punggung seperti dengan dilekapkan dengan bantal atau sebagainya seperti tiang. Contohnya ada dilekapkan pula belakang dia tu sebagai sandar dia contoh, tetap membatalkan wuduk. Bila mana tidur itu tidak tetap papan punggung. Tidak tetap. Maksud tetap papan punggung ni, punggung tu tidak berada di bumi. Mereka kata punggung ni dua seat kita ni. Kan? Maknanya mesti apa? Mesti tidur, dua papan punggung kita itu tetap di situ. Sama ada kita tidur, kita duduk ataupun baring. Sekiranya beralih, maka membatalkan wuduk. Beralih, contoh tengah tidur kita tak perasan, kita pun beralih, batal wuduk kita. Kerana bila mana mata kita terpejam, kata ulama, maka kemaluan kita terbuka. Boleh jadi ketika beralih kita terkentut dan sebagainya. Yang ketiga adalah hilang akal disebabkan oleh tersangat sakit, atau mabuk, atau gila, atau pitam, atau gila babi, atau seumpamanya, walaupun pada masa duduk yang tetap pada papan punggung. Walaupun kita duduk tetap pada papan punggung, tapi berlaku gila contoh dia, berlaku pitam dan sebagainya, gila babi dan sebagainya, maka tetap membatalkan wuduk. Kerana kebiasaan bila hilang akal juga, maka orang akan apa? Orang akan keluar najis, terkencing dan sebagainya. Itu perkara ketiga yang membatalkan wuduk. Yang keempat adalah menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Jadi bukan mahram ni maknanya yang boleh dikahwini. Soalan Ustaz, macam mana orang yang hilang akal disebabkan disihir, ataupun dia makan ubat, dia belasah je makan apa ubat kan, takut sangat contoh dengan COVID ni, dia pun makan ubat sehingga dia tak sedarkan diri, contoh hilang akal.
maka hukumnya batal juga wuduk dia, kerana disebabkan perbuatan dia, ya, dan disihir juga begitu. Hilang akal kerana disihir juga membatalkan wuduk. Itu kena jelas. Baik, itu syarat dia hingga hilang akal. Kalau dia masih boleh kawal, tidak batal wuduk. Maknanya hilang akal, tak ingat apa-apa contoh, batal wuduk dia. Baik, kemudian tadi yang keempat, menyentuh perempuan yang bukan mahram, ya, tanpa berlapik, tanpa ada lapik, walaupun ia telah meninggal. Ya, walaupun ia telah meninggal. Maknanya yang hidup yang batal, yang meninggal tidak batal. Kalau orang yang meninggal sudah tidak ada hukum lagi dah bagi dia. Ya. Jadi perempuan yang bukan mahram ataupun perempuan yang ajnabi, perempuan asing yang sah kita kahwini lah bahasanya. Kalau kita orang Melayu ni, perempuan yang kita tak boleh salam. Tu kalau bahasa orang tua-tua dulu kan. Kalau tak boleh salam tu, maknanya kita boleh kahwin lah dengan dia. Jadi sentuhan sesama jenis. Sentuhan sesama jenis ataupun sesama khunsa, ataupun khunsa dengan lelaki atau khunsa dengan perempuan tidak membatalkan wuduk. Sama jenis, kita lelaki dengan lelaki tidak batal wuduk. Perempuan dengan perempuan tidak batal wuduk. Khunsa, lelaki dengan khunsa tidak batal wuduk. Khunsa dengan lelaki, khunsa dengan perempuan pun tidak batal wuduk. Tapi khunsa ni bukan semua orang ada. Maknanya jarang-jarang lah. Dalam dunia ni jarang-jarang ada. Tapi hukum tu ada dalam maksud. Tidak batal wuduk bagi khunsa. Sentuh lelaki maupun perempuan. Yang seterusnya tidak batal wuduk kalau perempuan tadi ajnabi ataupun perempuan tadi mahram, bukan mahram kita, tidak batal wuduk sekiranya kita menyentuh rambut dia ataupun menyentuh gigi ataupun kukunya. Sebagai contoh, kita tengok orang yang potong rambut, salon contoh kan, mungkin dia hanya pegang rambut orang perempuan tu pun dia tak kenal siapa. Itu maknanya perempuan tu boleh dikahwini, bukan mahram dia contoh. Sekiranya dia hanya memegang rambut, maka tidak batal wuduk dia. Tidak batal wuduk. Tapi jarang orang gunting rambut tak pegang kepala, mesti pegang, mesti akan ada sentuhan dan sebagainya. Ataupun gigi, ataupun kuku dia contoh. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dikehendaki dengan lelaki dan perempuan yang bagi perkara yang kita sebut tadi adalah yang telah sampai had syahwat mengikut kepada uruf. Maknanya had syahwat ni maknanya biasanya orang yang sudah ada keinginan. Maknanya kalau kita nak pegang budak kecil, pegang anak kawan kita contoh dia, mesti kita kena tahu dia ni budak kecil. Walaupun dia budak kecil, tidak semua budak kecil kita boleh pegang contoh. Kita boleh sentuh dia, kita boleh salam dia, kerana mungkin dah sampai had syahwat dia. Maka bila sampai had syahwat itu mengikut uruf, maka uruf ni maknanya ikut adat setempat. Kalau kita lah sebagai mungkin orang di belah Asia ni, mungkin had syahwat dia umur mungkin 10 ke 12 tahun contoh, maka tidak digalakkan untuk kita bersalam dengan budak-budak yang umur begitu, kerana dia ada keinginan. Baik. Kemudian yang dimaksudkan dengan mahram juga adalah yang haram disebabkan nasab. Disebabkan nasab, maknanya adik-beradik. Kemudian yang haram disebabkan ridaah, iaitu sebab susuan, maknanya adik-beradik susuan, juga boleh kita sentuh, boleh kita salam dia. Dan juga musaharah. Musaharah ni maknanya permenantuan, pemertuaan. Contoh kita dengan pak mertua kita dengan mak mertua kita, itu tidak membatalkan wuduk. Maknanya dengan kita belah ke atas tu boleh, tapi ke tepi tak boleh. Adik-beradik mertua kita tak boleh salam sekiranya berlainan jantina. Contoh kita nak salam dengan makcik dia tak boleh. Kita lelaki kan. Kalau kita perempuan tak boleh salam dengan adik-beradik mertua kita. Pakcik dia kita tak boleh salam. Itu kena faham di situ. Dan yang kelima adalah Allahumma salli ala Muhammad, perkara yang membatalkan wuduk adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Maknanya menyentuh dengan tapak tangan ini tapak tangan lah, dan sekitar ni semuanya adalah
bahagian perut tapak tangan. Sama ada dia menyentuh kubul ataupun dubur. Yang dimaksudkan, maknanya dimaksudkan yang boleh membatalkan wuduk itu apabila tapak tangan ini menyentuh, apa dia? Menyentuh kemaluan lelaki itu adalah pada zakarnya. Pada zakarnya. Ya, tidak termasuk tempat tumbuh bulu contohnya, bagi atas. Ataupun di bahagian sarangnya contoh dia kan. Tidak membatalkan wuduk. Hanya zakarnya sahaja. Syaratnya tersentuh dengan, contohnya kita cebok anak contoh dia. Sekiranya kita menyentuh kemaluan, maknanya zakarnya itu, maka batallah wuduk kita. Jadi kemaluan anak Adam. Itu kena faham tu, kemaluan anak Adam. Dan bagi perempuan pula adalah dua bibir farajnya. Dua bibir farajnya. Yang tertangkup serta daging yang tumbuh di atas faraj. Mengikut qaul yang muktamad, mengikut pendapat Imam Ramli. Jadi bahagian tempat bulu itu tidak membatalkan lagi, tapi bahagian yang tertangkup bagi kemaluan yang belah dalam itu yang menyebabkan kalau kita sentuh dengan tapak tangan maka ia akan membatalkan wuduk. Dan batal wuduk sekiranya kita menyentuh kemaluan kita sendiri, ataupun orang lain, sama ada kecil ataupun besar, ataupun yang hidup ataupun mati. Jadi kalau kita nak mandikan jenazah, elok kita pakai sarung tangan untuk kita menyucikan kemaluan jenazah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak batal wuduk jika menyentuh dengan tepi tapak tangan ataupun semua kepala anak jari atau di antara anak jari setelah ditekan sedikit. Ini juga pendapat kita dalam mazhab Syafi'i. Tepi tapak tangan, atau semua kepala anak jari ataupun di antara anak jari setelah ditekan sedikit. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu 5 perkara. Yang kelima tadi adalah apa? Menyentuh kemaluan anak Adam. Ingat, kemaluan anak Adam. Jadi kalau selain anak Adam itu tidak membatalkan wuduk, kemaluan binatang contoh dia kan. Kita rajin pula nak basuhkan berak kencing kucing contoh dia kan. Kita pergi basuh, kita pergi sentuh kemaluan dia, maka tidak membatalkan wuduk. Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, itulah 5 perkara tadi kita dah sebut tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam i'anatul talibin, menyebutkan ada 4 syarat. Maknanya 4 syarat yang kita kata yang membatalkan wuduk sekiranya kita menyentuh orang ajnabi, yang bukan mahram kita. Pertama, syarat dia bersentuh kulit. Sebab tu gigi, rambut, kuku dia tidak jadi masalah. Yang kedua, maknanya mesti ada lelaki dan perempuan. Yang kita sentuh tu, contoh kita lelaki, yang kita sentuh tu perempuan. Syarat dia biduni ha'il, tanpa ada lapik. Kalau ada lapik, dia tidak batal wuduk. Tapi hukum memegang perempuan itu, hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram. Memegang dengan sengaja. Dan perempuan itu adalah wanita yang dewasa. Dan juga ajnabi yang boleh kita kahwin. Maka hukumnya batal. Jadi bukan mudah. Bukan mudah-mudah. Untuk kita kata menyentuh orang perempuan ni, melainkan ada keperluan. Kalau keharusan pun untuk kita sentuh seperti mana dalam perubatan, itu pun bahagian yang dihadkan sahaja, bukan semua perkara. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kita sebut tadi, bagi masalah sentuhan. Bagaimana pula Ustaz kalau kita sentuh tu orang yang dia bukan mukallaf, maksudnya orang cacat, cacat akal, batal tak wuduk kita? Ada perempuan kan, dia contohnya tak sindrom dan sebagainya, ataupun cacat akal dia, tetap batal wuduk kerana dia orang perempuan. Kerana dia orang perempuan, dan syarat yang kita sebut tadi. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang paksa sentuh contoh, tetap batal juga.
Ya. Dengan orang yang mati, batal juga. Ya. Kita yang batal. Tetapi orang yang mati tadi tidak batal wuduknya. Dan juga kita menyentuh, contohlah kita sentuh tu orang yang sakit contohnya. Perempuan yang sakit. Ya. Dan yang kita sentuh tu adalah bahagian yang lumpuh contohnya. Bahagian yang lumpuh. Macam mana Ustaz? Kita sentuh pun batal, dia yang kita sentuh pun batal. Ya, kita batal, dia pun batal. Sebab apa? Dia masih hidup lagi. Dia masih hidup. Ya. Dan juga sekiranya tersentuh bahagian yang terpotong. Contohnya ada apa terpotong? Jari, tangan. Ya. Orang perempuan contohnya, kita pegang. Dah putus dah. Ya. Kata Imam Ramli batal. Imam Ramli. Ya. Dalam mazhab kita ni. Menurut Imam Ibnu Hajar, ya, tidaklah batal. Tidak batal. Kecuali jika lebih daripada separuh bahagian tersebut. Ini bahagian tangan ni. Kalau bahagian depan okey. Kalau dah lebih separuh sini, kan, sampai sini contoh. Lebih separuh. Maka dianggap batal. Ya. Asalnya tidak batal. Sekiranya tidak lebih separuh. Baik, itulah 5 perkara yang kita panggil sebagai membatalkan wuduk. Sebagai membatalkan wuduk. Jadi harap-harap kita faham. Sebab ada orang ni, ada setengah daripada kita, memanglah kita dah belajar daripada kecil, tapi tak faham juga. Contohnya orang tanya, Ustaz, pegang punggung Ustaz, saya dah ada wuduk sebab pegang punggung batal Ustaz. Maknanya dia masih belum jelas sebenarnya apa yang dimaksudkan menyentuh kemaluan. Ataupun dia sentuh bahagian bulu dia contoh. Ya, maka dia pun pergi ambil wuduk. Sebab apa? Dia rasa batal wuduk. Jadi perkara tersebut dah kita jelaskan dalam kuliah kita pada petang ni, insyaAllah. Jadi rasanya sekadar itu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pengajian pada minggu hadapan, di hari yang sama, di waktu yang sama, insyaAllah. Jadi sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah. Kurang lemah ini kekurangan saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.